Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Menjelang kempen aksi pelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 menentang Oman pada 22 dan 26 Mac ini, pemain tengah Selangor FC Mukhairi Ajmal Mahdi optimis mampu mempamerkan prestasi terbaik untuk mencuri perhatian jurulatih Kim Panggon untuk disenaraikan dalam kesebelasan utama. Menurut pemain berusia 23 tahun itu, biarpun berdepan persaingan sengit di posisinya, ia akan dijadikan pembakar semangat untuknya tampil lebih baik dalam sesi latihan. Apa yang saya tengok game, intensity sangat berbeza lah, sangat laju. So saya perlu improve apa yang coach nak, apa yang kekurangan daripada saya. InsyaAllah saya akan cubalah bagi yang terbaik untuk dia. Dan saya memang nak berada dalam skuad ni untuk pergi ke Oman, dan saya akan buat yang terbaik. Saya akan tunjuk apa yang saya ada. Mukhairi ditemui sebelum sesi latihan skuad kebangsaan di Wisma FAM semalam. Tambah Mukhairi, pemilihannya ke skuad Harimau Malaya adalah satu perkara positif untuk pasukan bawah 23 tahun negara yang akan membuat persediaan bagi kempen Piala Asia bawah 23 tahun di Qatar bulan depan. Selain itu, Mukhairi menegaskan dia perlu mendapatkan tahap kecergasan terbaiknya semula selepas mengharungi dua perlawanan persahabatan bersama Selangor FC baru-baru ini. Dalam pada itu, rakan sepasukannya Stuart Wilken percaya pasukan negara dapat mengekalkan momentum selepas menduduki tangga teratas kumpulan D. Yeah, it's definitely been a great start to the World Cup qualifier campaign. Hopefully we can build on the good results that we've already had, and we can hopefully give some more good results coming forward, and hopefully the previous ones can give us confidence leading into these games. Dua kemenangan direkodkan Harimau Malaya pada pusingan kedua kelayakan masing-masing ke atas Kyrgyzstan 4-3 dan Taiwan 1-0 tahun lepas. Ia menyaksikan skuad kendalian Kim Panggon mengungguli kumpulan D dengan perbezaan 3 mata mengatasi Oman yang akan bersaing dengan pasukan kebangsaan bulan ini. Sebelum itu, Harimau Malaya terlebih dahulu akan membuat perhitungan menentang Nepal pada 15 Mac dalam perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1. Sementara itu, berhubung keadaan padang Stadium Nasional Bukit Jalil SNBJ bagi menerima kunjungan Oman pada 26 Mac ini, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tetap dengan pendirian berpuas hati dengan kualiti venue tersebut. Menurut Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahmat, beliau memahami kegusaran diluahkan Ketua Jurulatih Kim Panggon baru-baru ini. Jelas beliau, perbincangan bersama pihak Perbadanan Stadium Malaysia PSM menunjukkan terdapat waktu mencukupi bagi padang itu kembali seperti sedia kala. Dia risau pada dalam keadaan sekarang masa lawatan kami di Stadium Bukit Jalil, memang dia risau dalam padang tu agak okey, cuma dari komitmen yang diberikan oleh konektor dalam masa 2 minggu, insyaAllah benda tu akan pulih, akan lagi cantik balik, boleh pakai. Panggon sebelum ini menyatakan kerisauan beliau dengan keadaan padang SNBJ selepas melakukan pemeriksaan bersama Presiden FAM Datuk Hamidin Amin, pengerusi PSM Datuk Hans Isaac dan kaki tangan kejurulatihannya Khamis lepas. Keadaan padang SNBJ menjadi perdebatan hangat sebelum ini apabila stadium itu menjadi venue beberapa konsert. Dalam perkembangan lain, skuad bawah 23 tahun negara bakal mengharungi sekurang-kurangnya 5 perlawanan persahabatan sebagai aksi pemanas badan. Ia sebagai persiapan menghadapi kempen Piala Asia bawah 23 tahun di Doha, Qatar pada 15 April hingga 3 Mei depan. Venue dia belum pasti lagi. Belum pasti. Ada 3 lah, ada 2-3 lah. Ada stadium KLFA ataupun stadium UiTM Shah Alam ataupun UM Arena. Tapi kita buat itu, that is close, perlawanan tertutup. Setiap pasukan memang berimpikan untuk pergi round 16, dan itulah kita punya ni. Tapi tunggu apa daripada Ketua Jurulatih ataupun pengurusan akan bagi kenyataan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis sambutan Hari Bola Sepak Wanita Konfederasi Bola Sepak Asia AFC ke-10 di Taman Equestrian Putrajaya. Aksi persahabatan itu membabitkan pasukan India pada 22 dan 25 Mac, China pada 3 April dan Qatar pada tarikh yang akan ditentukan dalam masa terdekat.
Baik, ini pula mengenai Liga Wanita Nasional 2024. Saingan musim kedua bakal dimeriahkan dengan penyertaan 10 pasukan untuk merebut gelaran juara. Pengerusi Jawatan Kuasa Bola Sepak Wanita FAM, Datuk Suraya Yaakob berkata, format saingan musim ini akan menggunakan kaedah timbal balik dengan 90 perlawanan secara keseluruhan. We'll do it in near future. Memang kita akan buat untuk tingkatkan competitiveness. Sekarang ni yang penting adalah licensing. Pasukan yang dah masuk, kita berikan license yang betul, ya. Kerana management sangat penting. Kalau mereka mungkin berupaya tapi kita tak buat licensing sebetulnya dengan kekuatan keuangan, badan induk yang baik, ya, yang menjaga mereka, itu juga tidak baik. Jadi kita mulakan internal dulu sebelum kita mula memberi ruang untuk mereka menawarkan kepada pemain-pemain luar. Baik, saudara, kita beralih ke saingan Liga Malaysia. Ketua Jurulatih Baharu Selangor FC bakal diumumkan dalam seminggu lagi. Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC, Dr. Johan Kamal Hamidun berkata pihaknya telah menyenarai perindik 4 calon bagi menggantikan Tan Cheng Ho. Jelas beliau, semua calon sedar bahawa mereka harus bekerja dengan bajet dan pilihan pemain sedia ada untuk mengharungi cabaran musim ini. So ini antara cabaran coach yang bila kita interview kita bagi cabaran ni lah, sebab of course kita punya squad dah hampir penuh dan kita pun dah orang cakap dah commit, dah lock kita punya bajet tahunan sebab kita dah sign player untuk setahun at least. Jadi of course this is something yang mungkin bukan mudah untuk coaches terima lah. So bila kita buat interview tu kita memang upfront cakap kalau coach foreigner datang memang you have to work dengan players yang kita ada lah. Mungkin transfer window kedua baru boleh buat something. Ketika ini Selangor FC dibimbing oleh Nizam Jamil selaku Ketua Jurulatih sementara. Sementara itu, Dr. Johan berkata aksi pramusim di Bangkok, Thailand bulan lepas lebih tertumpu kepada membentuk keserasian dalam kalangan pemain baharu. Season tersebut bukan untuk performance sebab it's too early. Season lagi 9 minggu, 10 minggu. So pre-season tu lebih kepada memberi tim peluang untuk bonding. Because kita ada 5 orang player baru dan lebih-lebih lagi kebanyakan pemain-pemain national team dan juga bawah 23 akan bergerak ke pasukan masing-masing, kolab masing-masing. So actually 3 minggu lepas tu was the only time yang the whole squad ada. Lepas ni dah tak ada dah. Antara pemain baharu yang bersama Selangor FC ketika ini ialah Ronnie Fernandez, Alvin Fortes, Noah Lane dan Azim Al-Amin. Baik, saudara, teka-teki ke mana destinasi baharu bekas perancang Kedah Darul Aman FC KDA FC musim lalu Manuel Ot akhirnya terjawab. Bekas pemain skuad kebangsaan Filipina itu sah menyarung versi bekas pasukannya Terengganu FC TFC bagi mengharungi saingan Liga Malaysia bagi musim 2024-2025. Ketua Pegawai Operasi TFC Sundaran Berhad, Muhammad Syahrizan Muhammad Zim berkata, Ot sudah menandatangani kontrak selama semusim. Pemain berusia 31 tahun itu akan mengisi kuota pemain import ASEAN dan bakal memakai jersey bernombor 8. Menurut pengendali skuad penyu Tomislav Strembana, kembalinya Manuel Ot bakal menambahkan kualiti serangan pasukan ini. Beliau telah mengikuti perkembangan dan permainan Ot selama 2 musim di Malaysia dan amat berpuas hati dengan kualiti yang dimiliki. Kesatuan Bola Sepak Rusia melancarkan kit baharu untuk pasukan bola sepak kebangsaannya. Majlis pelancaran dibuat menjelang perlawanan persahabatan menentang Serbia dan Paraguay hujung bulan ini. Kelengkapan baharu itu dihasilkan oleh syarikat tempatan Jogel yang kini menjadi penaja teknikal baharu untuk skuad kebangsaan Rusia. Penaja sebelum ini, Adidas, menggantung perjanjian penajaan jersey dengan Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan negara itu di Ukraine. Pasukan Rusia juga sebelum ini telah diharamkan daripada menyertai pertandingan rasmi di bawah UEFA dan FIFA sejak 2022, termasuk Piala Dunia di Qatar. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Madani dan salam sukan untuk semua.